sekejap lagi kita akan mula. Okey, selamat pagi. Selamat datang ke PTPR Matematik kali ke-42. Okey, jadi cikgu akan mulakan sekarang. Okey, jadi hari ini kita akan sambung kepada bahagian yang akhir untuk histogram untuk saluran topik ini. Okey, histogram ialah satu perwakilan data yang memaparkan data terkumpul. Data terkumpul ialah data yang dikumpulkan dalam satu selang tertentu. Okey, macam apa yang kamu lihat dalam sini lah. Dia dalam 140 hingga 144. Kenapa kita ada macam data terkumpul? Apa kegunaan data terkumpul? Data terkumpul adalah untuk memudahkan penganalisisan apabila kita mempunyai satu data yang sangat banyak, sangat besar. Jadi itu adalah kegunaan data terkumpul yang kita belajar hari ini. Okay, jadi ini adalah satu bahagian yang baru juga. So that's why kenapa cikgu asingkan daripada hari Rabu yang lalu supaya kamu dapat bezakan dia. Dan apa yang kita belajar sebelum ini semua adalah data tak terkumpul. Okay, data tak terkumpul. Okay, kalau kita lihat contoh 13, histogram di bawah menunjukkan tinggi bagi 50 orang murid perempuan. Okay, cari bilangan murid perempuan yang mempunyai tinggi 155 hingga 159. Ini berapa? Kalau kita lihat dari sini, ini adalah 10 orang, 10 orang. Okay, murid perempuan mempunyai tinggi 160 cm dan ke atas. 160 cm adalah dari sini hingga sinilah. Jadi dia adalah 3 orang. Okay. Lepas tu dengan memerhatikan bentuk histogram itu, buat inference yang tentang taburan tinggi murid perempuan, kebanyakan murid mempunyai tinggi 145 hingga 159. Jadi ini adalah yang tertinggi lah. Okay. Jadi ini adalah satu data yang kita boleh nampak dan kita boleh baca daripada graf histogram. Okay, jadi kalau kita lihat di sini, lebar setiap palang histogram mewakili satu selang tertentu. Misalnya selang tinggi 144 hingga 140 hingga 144 merangkumi jumlah antara tinggi 140 dan sentimeter hingga 144. Jadi ini adalah maksudnya selang dia lah. Okay. Dan tinggi palang mewakili kekerapan data. Ini adalah tentang kekerapan data. Okay. Jadi ingat selang kosong ni dengan bar bagi histogram ni adalah sama saiz, sama besar. Jadi ini adalah perkara yang kamu perlu ingat. Okay, kerana nanti walaupun kita tidak ada lukis lah, tapi anda juga kena tahu adalah macam mana kalau kita nak lukiskan dia. Okay. Tips Pestari, histogram tidak memaparkan nilai data sebenar tetapi memaparkan nilai dalam satu selang tertentu. Dia bukan satu data, dia
dia banyak data dalam lingkungan ni. Dia kepada lingkungan. Macam dalam sekolah, dalam tingkatan 1, kamu dalam kelas 1E. Kenapa? Kerana mungkin daripada keputusan keseluruhan kamu adalah dalam lingkungan tersebut. Macam kelas-kelas yang lain lah. Dalam lingkungan. Takkan kita katakan kelas E itu dalam peperiksaan memang kamu dapat grade E, tak mungkin. Jadi dia adalah satu lingkungan. Dia hanya menunjukkan saja, tapi dia tidak mewakili. Lepas tu, daripada histogram, kita dapat lukiskan poligon kegerapan. Poligon kegerapan ialah graf yang menyambung titik tengah setiap daripada tiada histogram ni sampai yang tiada sini. Titik tengah. Dia berada pada titik tengah. Bahagian atas setiap palan dalam histogram itu ialah garis dengan garis lurus. Rujuk kepada contoh 13. Sebuah poligon kegerapan boleh dilukis daripada histogram seperti yang ditunjukkan di bawah. Ini adalah cara dia lah. Mula-mula dia daripada ini. Lepas tu dia gariskan, dia sambung semua titik tengah dia. Termasuk yang depan dengan belakang yang kamu tak nampak nilai dia. Dia tak ada kegerapan. Dia memang kena macam tu. Jadi ingat, untuk poligon kegerapan, dia macam satu bukit atau macam satu gunung. Dia mesti ada tapaknya. Itu adalah perkara yang kamu mesti ingat. Kita lihat lagi kepada contoh 14. Poligon kegerapan di bawah menunjukkan masa yang dicatatkan oleh sekumpulan peserta dalam larian mesra di sebuah taman. A. Cari jumlah peserta dalam acara larian mesra ini. B. Cari bilangan peserta dalam mencatat masa larian dalam tempoh 16 hingga 20 minit. Dengan memerhatikan bentuk poligon kegerapan itu, buat inference tentang taburan masa yang dicatatkan oleh peserta. Jadi jumlah paling senang kita ambil setiap nilai ni. Ini kosong sifat. Jadi tak perlulah. Ini 10, ini 24, ini 30, 26, 12, 8. Jumlahnya adalah 110. Cari bilangan peserta dalam 16 hingga 20. 16 hingga 20 di sini adalah 24 peserta. Dia macam baca, dia adalah hampir macam baca histogram. Just ini adalah dalam poligon kegerapan. Lepas tu C, dengan memerhatikan bentuk poligon kegerapan itu buat satu inference tentang taburan masa. Kita boleh katanya kebanyakan masa larian daripada 16 hingga apa? Hingga 30 minit. Tengok, ini 3 ini adalah mencatat kegerapan yang paling tinggi. Jadi itu 3 adalah antara kebanyakan peserta. Jadi ini adalah apa yang kita boleh baca daripada sesuatu statistik. Daripada statistik. Terutamanya daripada graf. Lepas tu kita lihat seterusnya lagi, muka surat 282. Lihat kepada muka surat 282. Kita lihat bahagian yang terakhir untuk topik hari ini. Apa kepentingan mewakilkan data secara beretika? Kenapa? Jadi kita bincangkan kepentingan mewakilkan data secara beretika bagi mengelakkan kekeliruan. Jadi kalau kita dapat menggunakan pewakilan data ini dengan betul, sebenarnya dia akan memberi orang lain lebih memahami terhadap data kita. Kalau kita tak gunakan cara pewakilan data yang betul, dia akan mengelirukan orang yang membaca dia. Jadi itu adalah perkara yang kamu kena belajar dalam topik ini. Kenapa? Kerana topik ini akan sambung masa kamu belajar tingkatan 2 sampai tingkatan 5 nanti. Dan dia ada berkaitan. Pewakilan data membantu kita menganalisis dan mentafsir data dengan mudah. Kita perlu mewakilkan data secara beretika
untuk mengelakkan kekeliruan. Untuk mengelakkan kekeliruan. Okay, untuk mewakilan data secara beretika, skala yang digunakan dalam perwakilan mesti seragam dan bermula daripada sifar. Dan data yang dipaparkan mesti tepat. Okay, jadi kita lihat contoh 15. Carta palang di sebelah menunjukkan bilangan gol yang dijaringkan oleh 4 orang pemain bola sepak dalam Liga Bola Sepak Daerah Permai. A. Adakah bilangan jaringan gol Adam ialah 2 kali bilangan jaringan gol Ravi? Terangkan. Kita lihat. Dia ada 14. Ravi adalah 10. Okey. Jadi, adakah dia 2 kali ganda? Tidak. Maka bilangan jaringan gol Adam bukan 2 kali bilangan jaringan gol Ravi. Lepas tu soalan B. Pada pendapat anda, adakah carta palang ini dapat mewakili bilangan gol pemain dengan jelas? Bagi cikgu, cikgu pun rasa tidak. Kenapa? Tengok. Sepatutnya ini adalah mula dengan apa? Mula dengan sifar. Tapi dia mula dengan 6. Okey? Kerana maklumat yang dipaparkan mengelirukan. Kita tengok, kita rasa kalau kita lihat dalam sini, kita rasanya Adam ni dia lebih 1 kali ganda daripada Rabi kan. Tapi kalau kita baca tak nilai di sini, dia sebenarnya tidak. Okey, jadi kita boleh nampak di sini skala pada faksi mencancang harus bermula daripada sifar. Untuk lebih memudahkan kita ambil bacaan. Jadi itu adalah sebab dia. Jadi ini adalah perkara yang amat penting dalam sini. Perwakilan data. Jadi cikgu rasanya cikgu ambil gambar untuk ini nanti supaya dia adalah rujukan kamu. Ini adalah sangat penting untuk kamu jawab soalan. Ini adalah sangat penting untuk kamu menjawab soalan. Lepas tu kita lihat contoh 16. Carta pie di sebelah menunjukkan grade yang diperoleh sekumpulan murid dalam suatu ujian matematik. Adakah carta pie ini memaparkan data dengan tepat? Terangkan. Kita lihat. Jumlah peratusan. Semua tambah ini hanya 96. Jadi data di sini tidak tepat. Kenapa? Seharusnya peratusan keseluruhan ini adalah sama dengan 100. Bagi yang baru masuk, kita sekarang dekat muka surat 182. Muka surat 182. Jadi kita boleh nampak di sini, jumlah dekat sini dia tidak sama dengan 100%. Dia hanya 96%. Jadi dekat sini kita boleh katakan, dia tidak memaparkan data dengan tepat. Kenapa? Kerana jumlah peratusan pada carta pie tidak sama dengan 100. Jadi ingat, dalam carta pie, kalau peratusan itu dia mesti sama dengan 100. Kedua adalah apa? Kedua, kalau dia menunjukkan sudut, dia mesti 360 darjah. Dia mesti 360 darjah. Lepas tu kita lihat kepada yang seterusnya. Jadi, kita pun sudah habis. Jadi sekarang cikgu nak kamu lihat kepada buku kerja anda. Cikgu nak kamu lihat kepada buku kerja anda. Buka kepada muka surat 75. Buka kepada muka surat 75. Sebenarnya dia tidak banyak, sikit saja. Kenapa cikgu asingkan dia supaya 2 kali kita belajar supaya kamu tidak keliru sangat. Kerana dia hampir. Jadi kita lihat muka surat 75. Histogram di bawah menunjukkan bilangan pelancong menggunakan khidmat menyimpan barang dalam tempoh berbeza di sebuah terminal kapal terbang pada satu hari tertentu. Jadi cikgu ambil gambar dululah.
Jadi kita lihat soalan yang pertama. Berapa bilangan pelancong menggunakan perkhidmatan ini? Okay, kita boleh nampak dalam tempoh simpanan 1 jam, 2 jam hingga 8 jam kan. Jadi kita boleh nampak berapa. Okay, jadi kita cuba cari. Okay, jadi kita boleh nampak yang pertama ini adalah 7 tambah. Yang kedua ini adalah 8. 8 tambah. Yang ketiga ini adalah 10. Tambah lagi. Ini adalah 5. Tambah. Ini adalah 4. Tambah. Ini adalah 2. Tambah lagi dengan 3. Okey. Tambah lagi dengan 1. Okey. Dekat sini. Tambah. Salah cikgu tekan. Okey, jadi hasil tambah semua ini adalah sama dengan 40 orang. Okey, jadi ini adalah dia. Okey, jadi ingat kekerapan ini adalah merujukkan kepada bilangan pelancong. Dan kita kena ada unitnya orang dekat sini. Unit kita mesti ada. Okey? Okey, boleh? Boleh. Thank you, Nafal. J pun nak bercakap tapi dia malu sudah hari ini. Okey, tak apa. Kita sambung. Tak apalah, kita guna muka surat yang baru. Okey. Cikgu potongkan ini. Mana nanti kita dapat jawab soalan. No? Okey. Letak ini dekat atas dulu. Okey. Kita pergi ambil gambar soalan 2. Okey, hitungkan min bagi data yang di atas. Okey, min. Apa itu min? Okey, min kali itu kita telah belajar. Min itu adalah apa? Min itu adalah purata. Sekejap. Oh. Okey. Sekejap. Sekejap. Alat cikgu hari ini macam kurang sensitif. Okey, sudah. Okey. Okey. Okey, tak apa. Okey. Seperti apa yang cikgu kata tadi, apa itu min? Hari Rabu yang lalu, cikgu telah beritahu kamu, min dekat sini adalah tentang purata. Okey, jadi kita nak cari purata dekat atas ni. Macam mana kita nak cari purata? Okey, bila kita nak cari purata ini, kita nak cari jumlah jam yang telah disimpan. Jumlah jam yang telah disimpan bahagi dengan jumlah pelancong. Jumlah orang pelancong. Jadi dekat sini caranya adalah kita pertama kita mesti cari jumlah. Okey, jadi caranya macam ni. Min adalah sama dengan jumlah masa ataupun kita katakan jumlah jam. Okey, bahagi dengan jumlah ataupun kita katakan kekerapan ataupun jumlah lah.
jumlah pelanggan, pelancong, pelancong. Jadi jumlah jam dekat sini macam mana kita dapat? Macam di sini satu jam ada berapa orang? Ada 7 orang. Jadi ada 7 darab dengan 1. Ini berapa? Ini ada 8 orang. 8 darab dengan 2 jam. 10 darab dengan 3 jam. 5 darab dengan 4 jam. 4 darab dengan 5 jam. Lepas tu ini 2 darab dengan 6 jam. 3 darab dengan 7 jam. 1 orang 8 jam kan? 8 jam. Okey. Lepas tu jumlah pelancong. Jumlah pelancong tadi kita sudah kira. Okay, 40 orang tadi. Okay, 40 orang tadi. Jadi jumlah pelancong adalah 40 orang. Jadi kita cari atas ni, kita gunakan kalkulator. Jawapannya adalah 134 bahagi dengan 40. Jadi bila kita bahagikan dia, kita dapat min-nya adalah 3.35 jam. Okay. Adalah purata lah. Seorang pelancong dia guna 3.35 jam. Okay. Itu adalah purata. Okay. Min dekat sini dia adalah rujuk kepada purata. Okay. Okay, kalau tidak ada masalah, cikgu teruskan. Kalau cikgu terlalu cepat, kamu stopkan cikgu saja. Okay, lepas tu kita lihat soalan 3. Soalan 3 ini merupakan satu soalan hebat. Okay. Okay. Sekiranya bayaran RM1 dikenakan untuk 1 jam yang pertama, 50 sen dichargekan pada jam yang berikutnya, berapa jumlah kutipan yang diperoleh pada hari tersebut? Jadi, macam mana kita cari? Macam mana kita cari? Okay? Jadi, sama juga cikgu rasanya cikgu ambil gambar ini supaya lebih senang untuk cikgu terangkan. Okey. Jadi, pertamanya dalam sini dia katanya 1 jam yang pertama RM1. Yang seterusnya 1 jam adalah 50 sen. Jadi, walaupun pelanggan tu, pelancong tu dia guna 1 jam, guna 2 jam, 3 jam, 4 jam sampai 8 jam. Semua orang jam pertama adalah berapa? RM1. Jadi dekat sini, tadi kita telah belajar ada 40 orang kan? Ada 40 orang pelancong. Dalam sini ada 40 orang. Jadi kita untuk soalan ini paling baik adalah kita buat macam satu jadual. Kita buat macam satu jadual yang lebih memudahkan kita untuk ada satu gambaran yang besar. Okay. Okay, kamu tengok dulu macam mana cikgu buat .
Mula-mula cikgu dekat sini, kita kena ada satu tajuk lah. Ini adalah masa. Okay. Lepas tu, yang ini adalah bilangan jam. Bilangan jam darab dengan bayaran. Okay. Lepas tu di sini adalah jumlah. Okay. Sorry. Di sini dia adalah jumlah bayaran. Okay, dia adalah jumlah bayaran. Okay, di sini dia adalah jumlah bayaran. Okay, jadi kita akan mula. Okay, seperti apa yang cikgu kata, biarpun pelancong itu dia letak 1 jam ataupun sampai 8 jam. Jam pertama mereka semua adalah sama harga. Jadi dekat sini untuk masa yang 1 jam yang pertama itu, 1 jam yang pertama itu, apa M itu macam 1 jam, bagi 1 jam yang pertama ada 40 orang. Jadi cikgu di sini akan 40 darab dengan RM1. Jadi di sini ada berapa? Ada RM40. Okay, RM40. Lepas tu saya nak cari 5 jam yang daripada jam yang kedua sampai jam yang ke-8 itu ada berapa jam. Okay? 1 jam yang berikutnya. Okay, jadi pertamanya saya nak tahu jumlah jam dekat sini tadi kita kira adalah berapa? 134 kan? Okay, jadi di sini kita tahu bahawa jumlah jam adalah 134. Okey, jadi kita tolak dengan 40. Saya tolak dengan 40. Kenapa? Kerana 40 ini adalah jam yang pertama. Jadi saya lihat selepas 1 jam tu ada berapa jam. Jadi ini 6. Ini 86. Faham tak kenapa cikgu buat macam ni? Okey. Cikgu ambil contoh untuk kamu. Okey, jadi ini ada berapa orang? Ini ada 7 orang. 7 orang darab dengan 1 jam. Okey, jadi sini saya pun ambil 1 jam. Ini ada berapa? Ini 2 jam punya ada 8 orang. 8 orang darab dengan 1 jam. Lepas tu ini ada 10 orang. 10 orang darab dengan 1 jam. Ini ada berapa orang? 5 orang darab dengan 1 jam. Ini ada 4 orang darab dengan 1 jam. Ini ada 2 orang darab dengan 1 jam. Okay, ini adalah 3 orang darab dengan 1 jam. Ini ada 1 orang darab dengan 1 jam. Okay, lepas tu cikgu guna warna lain. Warna hijau. Okay, jadi untuk 1 jam ni dia memang bayaran 1 jam saja kan. Tapi untuk 2 jam ni, jam yang pertama adalah dia bayar RM1. Jam yang kedua dia bayar 50 sen. Jadi ada berapa jam dia ada jam yang kedua kan. Jadi dia ada 1 jam dekat sini adalah bayaran 50 sen. Kalau untuk 3 jam dia ada 2 jam untuk bayaran 50 sen. Okay, lepas tu untuk di sini 4 jam dia ada 3 jam. So ini adalah 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam. Okay. Jadi itu adalah cara kita kira. Jadi kita kena carilah. Okay, 8 darab 1, 10 darab dengan 2,
5 darab dengan 3, 4 darab dengan 4, 2 darab dengan 5, 3 darab dengan 6, 1 darab dengan 7. Dan hasil hijau ini adalah 84. Adalah 84. So that's why kita tahu ada 86 jam itu adalah selepas jam yang pertama. Jadi dekat sini kita tahulah 86 ni saya darab ring Malaysia 50 sen. Okay, jadi jumlahnya adalah RM47. Jadi di sini jumlah keseluruhan adalah sama dengan RM87. RM87. Jadi inilah jawapannya untuk soalan kita. Okay. Nah, jadi itu adalah dia. Kalau ada tak faham, angkat tangan. Cikgu bagi kamu 2 minit untuk kamu siapkan dia. Okay. Cikgu bagi kamu 2 minit. Okay, 1 minit lagi. Okay, sudah? Sudah. Okay. Okay, terima kasih. Jadi cikgu pergi kepada soalan 4. Okay, soalan 4. Okay, soalan 4. Cikgu cropkan dulu. Sorry. Salah. Okay, soalan 4 adalah dia kata lukiskan poligon kekerapan pada histogram di atas. Soalan 4 adalah ini. Jadi cikgu pergi ambil gambar poligon itu. Nanti kamu lukis dekat sini ya. Kamu lukis dekat sini ya. Dekat sini. Tak perlu lukis histogram yang baru. Tak perlu lukis histogram yang baru. Lukis pada histogram atas ini. Okay, jadi cikgu besarkan supaya lebih senang untuk kamu nampak. Okay, jadi dia katakan lukis poligon kegerapan. Okay, macam mana? Seperti apa yang cikgu telah cakap dalam buku teks tadi kan? Kita lihat titik tengah. Daripada tengah, mesti mula daripada sifar. Lepas tu, pergi kepada tengah yang pertama. Lepas tu, daripada tengah yang pertama, pergi kepada tengah yang kedua. Lepas tu daripada tengah yang kedua, gariskan dia pergi tengah yang ketiga. Okay, guna pembaris jangan freehand Lepas tu daripada yang ketiga, pergi tengah-tengah yang keempat. Okay, daripada tengah-tengah yang keempat ini, pergi yang kelima. Daripada yang kelima ini, pergi kepada yang keenam. Daripada yang keenam ni, pergi kepada yang ketujuh. Daripada yang ketujuh ini, pergi kepada yang ke-8. Belum habis Kenapa?
Kerana dia daripada ke-8 ini, dia mesti sambung kepada yang terakhir, yang kosong. Okay, jadi inilah adalah poligon kekerapan. Okay, ini adalah poligon kekerapan. Okay, sila gariskan dalam atas tu. Okay. Okay, kalau sudah beritahu Sudah. Oh, sudah, okay. Yang lain sudah? Gariskan dengan pembaris. Okay, sudah? J? Merila? Sudah? Okay, cikgu anggap kamu sudah. Okay, thank you Okay, jadi cikgu pergi kepada muka surat 76. Okay, kamu lihat kepada muka surat 76. Okay. Jadual berikut adalah hasil temu buah 40 orang murid tentang masa perjalanan yang diambil sampai ke sekolah. Jadi ini adalah bina histogram untuk mewakilkan data di atas. Seterusnya beri justifikasi tentang masa perjalanan untuk murid itu. Okay. Jadi, okay. Ambil gambar dahulu lah. Okay, di sini dia katanya bina histogram untuk mewakilkan data di atas. Seterusnya memberi justifikasi tentang masa perjalanan murid tersebut. Jadi di sini, kalau kamu nampak, walaupun di sini dia adalah histogram, dia bukan guna selam masa. Jadi kalau dia buat macam ni, kita anggap dia adalah apa? Dia adalah titik tengah. Dia adalah titik tengah. Okay, jadi macam mana kita nak lukis histogram ini? Macam mana kita nak lukis histogram ini. Okay, jadi cikgu kecilkan dia. Cikgu kecilkan dia. Kenapa? Kerana kita perlu ruang yang besar dekat sini. Okay. Jadi cikgu gunakan petak dekat sini lah. Okay. Okay. Lepas tu saya lukis lagi satu. Okay. Dan saya buat. Okay, kamu tengok dulu. Nanti cikgu bagi kamu masa untuk buat. Sifar. Ini adalah 2, 4, 6, 8. Okay. Macam mana kita tapak skala ini kita lihat. Dia 19. Jadi 20 adalah paling tinggi lah. Jadi 10, 12, 14, 16, 18, 20. Jadi ini adalah apa? Ini adalah bilangan murid. Ini adalah bilangan murid. Okay, bilangan murid dan unitnya adalah orang. Okay, unitnya adalah orang. Okay, lepas tu seperti apa yang cikgu kata,
kita perlu selat. Okay, selangkan dia. Jadi di sini ini adalah sorry ya. Seperti apa yang satu lagi? Ini skala yang mesti betul. Jadi di sini 5, sini adalah 10, 15, 20, 25, ini 30. Jadi di sini adalah masa dalam minit. Masa dalam minit. So, jadi dekat sini sekarang kita bina histogram. Jadi cikgu gunakan peta inilah lebih senang. Jadi untuk 5, dia ada 3 orang murid. Jadi ini dia. Lepas tu untuk 10, dia ada 5 orang murid. Untuk 15, dia ada 19 orang murid. Okay, 19 orang murid. Untuk 20 ini, dia ada 8 orang murid. Lepas tu untuk 25, dia ada 3 orang murid. Lepas tu untuk 30, dia ada 2 orang murid. Jadi ini adalah histogram dia lah. Jadi kamu cuba buat. Cikgu bagi kamu 3 minit. 5 minit lah. Cikgu bagi kamu 5 minit. Kamu buat sekarang. Kalau sudah, beritahu cikgu. Kamu cuba buat 5 minit, cikgu bagi. Kamu cuba ikut.
Sudah siap? Sudah. Oh, sudah. Oke. Macam mana dengan Marina dengan Jay? Sudah siap? Oke, terima kasih. Jay? Oke, terima kasih semua. Oke, jadi oke kan? Oke, sekarang kita pergi bahagian terakhir. Seterusnya beri justifikasi. Seterusnya beri justifikasi tentang masa perjalanan murid tersebut. Jadi, apa justifikasi? Oke, cikgu bagi dekat sini lah. Oh. Oke, apa justifikasi? Majority. Kita boleh nampak majority murid tinggal berdekatan dengan sekolah. Kenapa? Terdapat dua kemungkinan bagi murid yang masa perjalanan yang lama sama ada jarak rumah adalah dekat, tetapi mereka berjalan kaki atau berbasikal ke sekolah atau jarak rumah yang jauh dari sekolah. Jadi ada banyak kemungkinan ya, tapi ini adalah justifikasi yang daripada contoh jawapan cikgu sinilah. Majority murid tinggal berdekatan dengan sekolah. Terdapat dua kemungkinan bagi murid yang masa perjalanannya yang lama. Sama ada jarak rumah adalah dekat tapi mereka jalan kaki ataupun berbasikal ke sekolah atau jarak rumah mereka adalah jauh. Jadi ini adalah justifikasinya. Ini adalah justifikasinya. Oke? Oke, sudah? Oke, semua sudah? Sudah. Oke, bagus. Oke, jadi macam mana Melena dengan Jay? Sudah? Oke, thank you Jay. Kita tunggu seorang lagi. Oke, jadi semua sudah siap. Oke, jadi inilah apa yang kita belajar setakat hari ini. Jadi kita sudah kira habis bab ke-12. Minggu depan kita akan masuk ke bab 13, bab yang terakhir. Oke, jadi kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh rujuk dengan cikgu bila-bila masa melalui WhatsApp ataupun Telegram. Jadi kita sampai sini saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Ingat ambil gambar dua muka surat ini hantar kepada cikgu. Okay, jadi kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye, cikgu. Okay, bye-bye.